Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, it's me Nash and welcome to another video from me. So hari ni dalam video ni aku akan ceritakan tentang beberapa application yang berguna untuk korang untuk digunakan time belajar online ni. So sepanjang aku kat universiti, aku start daripada belajar online. Aku tak pernah jejak kaki aku pun kat kampus aku. So aku tak pernah merasa hidup universiti or so on. And ini adalah first time like aku belajar online. Tak pernah pun waktu sekolah menengah belajar pakai komputer and internet so on. Dan aku tak pernah jumpa pun mana-mana lecturer or budak-budak sekelas dengan aku kecuali kawan aku seorang ni yang sama sekolah dengan aku. Jadi agak susah untuk belajar. Lagi-lagi dengan kita tak tahu apa-apa pasal apa yang kita belajar ni. Bidang ni pun baru-baru dapat tahu and kita kena belajar online. Which is untuk sebahagian orang, dia menjadi satu cabaran yang besar kat diorang. Sebab diorang susah nak faham apa yang disampaikan oleh lecturer. Mungkin disebabkan internet atau cara penyampaian yang tak berapa mudah dibandingkan dengan belajar secara face to face. Jadi, untuk hari ni, aku nak kongsikan beberapa application yang aku guna waktu aku belajar online dulu. Dan aku harap sebahagian daripada application ni mungkin berguna untuk korang pada masa akan datang. Aku ada 4 application yang aku nak ceritakan kat korang pada hari ini. Dan aku harap salah satu daripadanya korang boleh guna waktu korang belajar online nanti. Atau mungkin waktu masa akan datang nanti, walaupun korang tak belajar secara online, korang belajar face to face, tapi app ni masih berguna untuk korang dalam certain situation. Aku akan ceritakan tentang app ni secara ringkas supaya korang takkan confuse. Dan kalau korang masih ada soalan tentang macam mana nak guna atau ada certain perkara yang korang tak faham, korang boleh je search kat YouTube. Ada banyak sangat tutorial pasal app ni dan korang boleh jumpa dekat sana. Pada pengalaman aku, semua application yang aku guna ni telah banyak sangat bantu aku waktu belajar online. And aku boleh jamin korang app ni sangat-sangat berguna pada certain situation yang korang mungkin akan hadap pada masa akan datang. Link semua application dalam video ni aku akan sediakan kat description bawah ni, so korang boleh check kalau korang berminat. Without further ado, let's start the video. App Solo Learning ni aku nak ceritakan khusus untuk mereka yang belajar pasal coding atau yang nak belajar pasal coding. Sebab dalam app ni, dia memang khusus tentang programming language. Dalam app ni, dia akan membantu korang memberikan penerangan yang ringkas dan latihan yang mudah untuk difahami tentang programming language yang korang nak belajar. Dalam aplikasi ni, hampir ada semua jenis programming language yang korang nak belajar. Contohnya macam C#, C++, Python, Java, JavaScript and so on. Korang boleh belajar and buat latihan bila-bila masa je korang nak sebab korang boleh download aplikasi ni dekat handphone korang. So korang boleh bawa pergi mana-mana je. Contohnya macam korang tengah duduk relax-relax atau korang tengah rasa bosan and korang nak review balik pasal apa yang korang belajar. So korang just kena buka application ni and start learning. Cara application ni berfungsi adalah korang boleh pilih mana-mana programming language yang korang nak belajar. Contohnya korang nak belajar tentang Java. So korang boleh tekan je dia punya topik Java tu and korang boleh pilih part mana korang nak belajar. And first, bila korang dah tekan, dia akan berikan penerangan secara ringkas macam mana cara untuk tulis kod tersebut and apa kegunaan dia. Kemudian lepas dia dah bagi penerangan, dia akan beri latihan yang mudah untuk korang untuk tengok sama ada korang faham atau tidak. Dan dia akan betulkan kesalahan korang kalau korang buat silap. Pada pendapat aku, app ni sangat-sangat berguna. Terutama kalau korang baru belajar coding untuk waktu pertama kali. Waktu aku belajar semester 1 dulu, aku gunakan app ni untuk belajar C++. Sebab waktu tu C++ adalah programming language utama yang kita orang belajar dekat universiti. Waktu dulu aku memang tak tahu pasal apa-apa tentang programming. So aku download app Solo Learning ni and aku belajar basic C++. To be honest, lepas aku gunakan Solo Learning ni, aku dapat faham dengan lebih cepat berbanding apa yang lecturer aku ajar. Sebab penerangan dia sangat-sangat mudah and latihan dia akan betulkan kau setiap kali kau buat silap. Jadi korang tahu kat mana korang buat silap. So, bila korang belajar dengan lecturer korang, korang akan faham pasal macam mana nak tulis kod tu and korang akan faham apa kegunaan dia. Lepas aku guna aplikasi ni dalam beberapa hari, aku lebih faham apa yang lecturer aku ajar and kadang-kadang aku dapat tahu macam mana nak buat sesuatu bahagian dalam programming tu sebelum lecturer aku ajar. So,
aplikasi ni akan bantu korang untuk one step forward daripada pelajar yang lain. Macam korang tahu, sebahagian daripada pelajar lain ada yang mempunyai wifi dan ada yang tak mempunyai wifi kat rumah dorang. Jadi dorang kena bergantung sepenuhnya pada hotspot dorang untuk beri internet kat laptop dorang ketika belajar online. Tapi bila pakai hotspot, itu akan jadi satu masalah juga sebab sesetengah hotspot ada limit-limit tertentu. Contohnya kalau korang guna U-Mobile, limit hotspot dorang hanyalah 12 GB. And kalau internet handphone korang tak laju, korang punya hotspot juga akan jadi slow. Jadi untuk korang yang ada masalah hotspot ni, aku nak sangat recommend korang try guna application seterusnya ni. Nama application ni adalah PDA Net Plus. App ni boleh selesaikan masalah limited hotspot korang tu. App ni terbagi kepada dua version iaitu free version and pay version. Aku akan terangkan kejap lagi tentang perbezaan kedua-dua version ni. Tujuan utama app ni adalah untuk menjadikan limited hotspot korang into unlimited hotspot. Tapi macam mana dia buat limited hotspot jadi unlimited? Well, app ni dia akan trick handphone korang dengan buatkan handphone korang ingat yang korang bagi hotspot tu adalah internet korang sendiri. Jadi daripada tolak kuota limited hotspot korang, dia akan tolak kuota unlimited handphone korang. Cara untuk guna aplikasi ni adalah korang kena download aplikasi dia dekat handphone dan aplikasi dia dekat laptop. Lepas download dan install kedua-dua app ni dekat handphone dan laptop korang, korang pergi dekat handphone dan on aplikasi ni. Dekat situ korang akan nampak Wi-Fi direct hotspot. Bila korang klik Wi-Fi direct hotspot tu, akan keluar satu bar warna biru. Dalam bar tu akan muncul nama Wi-Fi dia dan password Wi-Fi tersebut. Lepas tu, apa yang korang kena buat adalah korang kena buka laptop korang and buka dia punya software dekat laptop. Apa yang korang kena buat lepas tu adalah korang kena buka PDA-Net dekat laptop korang dan korang kena cari nama yang sama dengan macam yang dalam bar warna biru kat handphone korang tu. Cari nama yang sama dan masukkan password dia and boom! Dan korang dapat unlimited hotspot yang kau boleh guna untuk Google Meet atau Zoom. Tapi kalau korang pakai free version untuk PDA-Net ni, dia ada time limit dia. So dalam berapa minit korang boleh bagi internet handphone korang ke laptop korang. Tapi kemudian bila masa dia dah habis, dia akan tutup dengan sendiri. So korang kena restart balik application tu, sambung balik wifi tu secara manual and korang boleh guna balik. Kalau korang pakai yang bayar punya, dia tak akan ada limit waktu. Jadi korang boleh pakai selama mana korang nak. Itulah perbezaan antara free version dan pay version. Kalau korang tengok video aku yang sebelum ni, kalau korang nak tengok link di description, korang mungkin akan perasan ada perkataan Ariun dekat, kat atas ni. Itu adalah watermark daripada app yang aku gunakan untuk rekod video ni. Nama app ni adalah Ariun Webcam. App ni sesuai untuk korang yang menghadapi masalah dengan kamera dekat laptop dorang. Macam korang tahu, laptop kamera yang default tu tak berapa cantik dan kadang-kadang boleh jadi kabur. So, kegunaan aplikasi ni adalah membantu korang untuk menggantikan kamera laptop korang yang tak cantik tu. Katakan, korang punya kamera laptop tu rosak, mungkin pecah ke lens dia atau dia punya tu terlampau kabur dan susah untuk nampak muka korang. Jadi korang tak boleh gunakan waktu Google Meet atau Zoom atau mana-mana meeting platform. Tapi korang ada handphone yang ada kamera yang cantik. So, apa kata kita gabungkan kamera yang cantik ni dengan laptop korang? Itulah kegunaan app Ariun Webcam ni. Dia boleh gabungkan korang punya kamera handphone dengan laptop korang untuk korang gunakan untuk recording atau guna untuk korang punya meeting. Cara guna app ni sama juga macam PDA-Net. Korang kena download dekat laptop dan kena download dekat handphone. Lepas korang dah install korang punya aplikasi ni dekat dua-dua device ni, korang boleh pilih sama ada korang nak connect aplikasi ni sama ada dengan menggunakan kabel USB ataupun Type-C kabel bergantung pada handphone korang, atau korang nak connect aplikasi ni dengan Wi-Fi. Kalau korang pilih untuk gunakan USB atau Type-C, korang kena connectkan kabel korang pada handphone dan laptop korang. Tapi kalau korang bercadang untuk gunakan Wi-Fi, korang kena connectkan handphone korang dengan laptop korang pada Wi-Fi yang sama. Kebaikan guna kabel ni adalah dia punya video akan jadi lebih smooth sebab dia punya data ditransferkan kepada laptop
dengan menggunakan kabel. Jadi takkan ada data loss. Keburukan dia pula, korang tak boleh bawa korang punya handphone jauh daripada komputer korang sebab mungkin kabel korang tak terlalu panjang. Kebaikan guna wifi adalah kalau korang nak bawa handphone korang jauh daripada laptop korang. Kalau korang guna wifi yang sama, korang boleh bawa handphone korang berjalan-jalan ke bahagian rumah korang atau pergi mana-mana tempat and dia masih akan connect pada korang punya laptop. Tapi keburukan dia adalah kalau internet korang menghadapi lag atau masalah connection, korang punya video tu akan lag dengan teruk. Aku sarankan guna laptop sebab video korang akan jadi lebih cantik and lebih smooth dan sesuai untuk gunakan kalau korang nak recording. Macam sekarang ni, aku gunakan Ireon webcam punya application ni untuk record video aku. Sama juga macam video aku sebelum. Dan perkara yang best pasal application ni, korang boleh gunakan application ni untuk disambungkan dengan recording software. Contohnya OBS, Streamlabs. Dan kalau korang nak gunakan untuk meeting, korang boleh sambung pada Google Meet, Zoom. Dan cara untuk guna dia sangatlah mudah. Korang cuma kena pergi kat setting, camera and just click Ireon webcam. Dan aplikasi ni pun terbagi kepada dua version iaitu free version and pay version. Tapi aku cadangkan korang pakai free version sebab dia punya watermark tu cuma akan keluar beberapa kali selepas beberapa minit. Jadi dia tak akan efek sangat pada korang punya video and orang tak akan perasan sangat sebab dia duduk dekat bahagian atas ni. So korang tak perlu risau tentang watermark tu. And kalau korang masih nak gunakan pay version so on, and korang boleh cari dekat Google Play. Untuk app yang terakhir ni, dia tak adalah membantu sangat pun dalam belajar. Tapi aku nak mention juga sebab aku rasa app ni membantu juga kalau korang nak spend masa dengan kawan-kawan korang. Terutama waktu PKP ni sebab korang tak boleh jumpa face to face. Jadi contohnya katakan kalau korang nak tengok macam movie night, korang boleh tengok gunakan application ni. Application ni adalah Rave. Application Rave ni sangat berguna kalau korang nak tengok video secara serentak dengan orang ramai tanpa sebarang jenis gangguan macam lag. Aku ingat lagi waktu aku belajar dulu, lecturer kita orang share dia punya screen sebab nak tunjukkan video yang ada dekat YouTube. Tapi disebabkan lag yang teruk, jadi dia punya video tu menjadi lag dan buruk and pada masa yang sama dia punya audio sangat-sangat menyakitkan telinga. Pada screen lecturer atau cikgu korang, memanglah video tu akan jadi smooth sebab data tu ditransferkan terus kepada laptop dorang. Tapi pada korang akan jadi lag sebab data tu akan ditransferkan pada laptop korang dan ditransferkan kepada Google Meet kemudian baru ditransferkan kepada korang punya laptop. Sebab tu video dia akan jadi lag dan audio dia akan jadi agak distorted. Tak termasuk dengan kelajuan internet lecturer korang dan kelajuan internet korang. Tapi kalau korang gunakan aplikasi Rave ni, dia akan hantar data video tu straight ke laptop atau handphone korang. Jadi video tu akan run dengan smooth tanpa sebarang masalah atau gangguan dan korang boleh tengok video tu serentak dengan orang lain. Cara guna aplikasi ni mudah je. Korang boleh pilih sama ada untuk download dekat handphone korang atau korang boleh download dekat laptop korang. Untuk tengok video, seorang daripada korang kena host room untuk orang lain. Korang boleh pilih video tu daripada mana-mana source. Daripada YouTube, Netflix, Google Drive, termasuklah daripada website-website yang korang nak. After that, korang cuma perlu invite kawan korang menggunakan link ataupun korang boleh invite menggunakan nama dalam aplikasi tersebut. Bila semua dah ready, korang boleh start video tu dan korang boleh tengok video tu tanpa sebarang gangguan dan boleh tengok secara serentak. Itu saja aplikasi yang aku nak recommend pada korang pada hari ini. Aku harap sangat sebahagian daripada aplikasi ni dapat membantu korang sama macam mana aplikasi ni telah bantu aku waktu dulu. And kalau korang ada sebarang persoalan, boleh je korang tanya dekat ruang komen di bawah. Pada pengalaman aku, semua aplikasi ni telah bantu aku pada waktu sebelum-sebelum ni dan aku harap sangat yang salah satu daripada aplikasi dalam video ni dapat membantu korang pada masa akan datang. Kalau korang suka video ni, press like. And kalau korang nak support channel aku, please press subscribe di bawah. It's free, korang boleh unsubscribe bila-bila masa kalau korang nak. And kalau korang nak suggest mana-mana aplikasi yang korang rasa guna untuk orang lain, just tulis nama aplikasi tu di bawah atau leave link dia punya aplikasi tu kat bawah ni supaya yang lain boleh guna and boleh check serta try dia punya aplikasi tersebut. Itu saja daripada aku. Aku harap sangat korang terhibur dengan video aku ni dan mungkin informasi yang aku bagi ni agak berguna untuk korang. Aku akan cuba untuk buat video lebih banyak pada masa akan datang disebabkan aku akan sambung belajar. So aku tak pasti kalau aku ada masa free atau banyak masa untuk buat video ni. Tapi aku try buat yang terbaik untuk pastikan korang entertaining dan pastikan yang channel ni takkan mati dengan begitu cepat. That's all for me. Thank you for watching my video.
Kalau korang tengok video aku sampai habis, aku sangat berterima kasih pada korang sebab korang akan bantu boost video ni pada algoritma dalam YouTube. Aku harap korang terhibur. Stay safe. That's all for me. It's me, Nash. Sign out. Goodbye. We a skank in the rave. Run with coke, no champs in the rave. Crowd go mad with the baseline drops. It's a vibes in ting, no skank in the rave.